Ini seorang saja. Okey, sudah bermula. Okey, jadi cikgu rasanya kita mula sajalah tanpa melengahkan masa. Okey, selamat petang dan selamat datang ke perbincangan latihan buku kerja kali ke-6. Okey, hari ini kita akan sambung kepada subtopik 4.2 sudut pendalaman dan sudut pengeluaran poligon. Okey, dalam buku kerja anda pada muka surat 30. Okey, pada muka surat 30 Okey, jadi cikgu rasanya malam ni kita hanya bincangkan 3 muka surat saja. Okey. Jadi mungkin minggu depan kita akan buat 2 kali ataupun 3 kali lah. Cikgu tengoklah dulu macam mana keadaan. Okey. Jadi kita mula dengan soalan dekat muka surat 30 ini dahulu. Okey, A. Lengkapkan jadual yang berikut. Okey, jadi dekat sini kita boleh nampak. Di sini dia katanya dia adalah poligon sekata. Dia adalah poligon sekata. Okey, jadi pentagon ada berapa sisi? Pentagon ada 5 sisi. Jadi sudut pengeluaran bagi pentagon macam mana kita kira? Jadi dia adalah 360 darjah per 5. Kenapa 360? Kerana kita tahu bahawa hasil tambah sudut pendalaman bagi hasil tambah sudut pengeluaran bagi semua jenis poligon adalah sama dengan 360. 360 ini adalah angka yang kamu mesti ingat tentang hasil tambah sudut pengeluaran bagi semua poligon. Okay, jadi 360 bahagi dengan 5 sama dengan 72 darjah. Okay, jadi macam mana dengan sudut pendalamannya? Sebenarnya sudut pendalaman dengan sudut pengeluarannya hasil tambahnya adalah sama dengan 180 darjah. Adalah sama dengan 180 darjah. Kenapa? Cikgu buat sikit contengan dekat sini lah. Okay, katakanlah. Katakan sekarang saya gunakan okey. Jadi ini adalah heksagon lah kan. Okey, jadi sudut pengeluaran adalah macam mana? Okey, okey. Cikgu aturkan dia. Okey. Sekejap lagi. Okey. Okey, jadi di sini kita boleh nampaklah. Ini adalah sudut pengeluaran. Okey, ini adalah sudut pengeluaran. Okey, dalam sini adalah sudut pendalaman. Okay, so that's why hasil tambah sudut pengeluaran dengan sudut pendalaman sebenarnya dia adalah macam satu garis lurus lah kalau kita lihat dalam sini. Okay, jadi kita tahu bahawa kalau saya nak cari sudut pendalaman, kalau ada sudut pengeluaran sudah, dan ini adalah poligon sekata. Ini adalah poligon sekata. Jadi sudut pendalaman sama dengan sudut 180 darjah tolak dengan sudut pengeluarannya 72 darjah sama dengan 108 darjah. Ini dia. Okey. Lepas tu kita boleh laju sudah lah. Nonagon ini ada berapa sisi? Dia ada 9 sisi. Dia ada 9 sisi. Jadi 360 darjah kita bahagi dengan 9 sisi sama dengan 40 darjah. Okay, so lepas tu sudut pendalamannya sama juga 180 darjah tolak dengan 40 darjah sama dengan 140 darjah. Jadi ini adalah sudut pendalaman bagi nonagon sekata. Kenapa sekata? Sini atas sini dia ada kata tentang sekata. Heksagon adalah 6 sisi. 6 sisi. Jadi sudut pengeluarannya sama dengan 360 darjah bahagi dengan 6 sama dengan 60
darjah. Okay, jadi sudut peluaran dia dekat sini adalah 180 darjah tolak dengan 60 darjah sama dengan 120 darjah. Okay, 120 darjah. Okay. Lepas tu, oktagon ada 8 sisi. Jadi 360 darjah bahagi dengan 8 sama dengan 45. 45 darjah. 45 darjah. Jadi sudut pendalamannya sama dengan 180 darjah tolak 45 darjah sama dengan 135 darjah. Okay? Jadi cikgu haraplah yang ini adalah perkara yang kamu dapat fahami. Okay, terutamanya konsep tentang sudut peluaran tambah dengan sudut pendalaman adalah sama dengan 180 darjah. Cikgu buat nota dekat sini ya. Okay. Sudut peluaran tambah dengan sudut pendalaman sama dengan 180 darjah. So that's why kenapa di sini dia guna 180 darjah tolak. Jadi ini adalah sebab dia lah. Okay. Jadi kalau tiada masalah, cikgu akan sambung. Teruskan. Okay. Kita lihat kepada bahagian B. Cari sisi bagi setiap poligon yang berikut dan namakannya. Okay, jadi di sini hasil tambah sudut pendalaman. Hasil tambah sudut pendalaman. Macam mana? Jadi saya gunakan okay, N tolak 2 darab 180 sama dengan 360 darjah. Okay, kenapa? Kerana kita tahu bahawa hasil tambah sudut pendalaman rumusnya adalah N tolak 2 darab dengan 180 darjah. Jadi, N tolak 2, 100 darab 180 pindah ke sana, jadi bahagi 360 darjah, bahagi 180 darjah. So, N sama dengan 360 darjah bahagi 180 darjah sama dengan 2. Okay, sama dengan 2. Jadi negatif 2 pindah ke sana jadi tambah 2. So, N sama dengan 4. Okay, 4. Okay, N sama dengan 4. Bermaksudnya ini adalah satu poligon yang ada 4 sisi. Jadi ada 4 sisi bermaksudnya dia adalah apa? Okay, dia adalah segi 4. Dia adalah segi 4. Okay, dia adalah segi 4. Okay. Lepas tu soalan kedua. Soalan kedua sama juga. Okay. N tolak 2 darab 180 darjah sama dengan 900 darjah. So, N tolak 2 sama dengan 900 darjah bahagi dengan 180 darjah. Okay, sama dengan 5. So, N sama dengan 5 tambah 2. So, N sama dengan 7. Jadi, ada 7 sisi. Jadi, poligon ini namanya heptagon. Okay, heptagon. Okay. Ada masalah? Ada mana bahagian yang kurang jelas macam mana cikgu lakukan macam tu? Okay. Kalau tak ada, cikgu sambung. Okay, jadi kita lihat kepada soalan 3. Okay, sama juga N tolak 2 darab dengan 180 darjah sama dengan 720 darjah. Okay, so N tolak 2 sama dengan 720 darjah bahagi dengan 180 darjah. So, N sama dengan okay, 4 tambah 2. So, N sama dengan 6. Jadi ada 6 sisi adalah heksagon. Okay.
Jadi, di sini cikgu ada sikit nasihat lah. Okay, di sini kita boleh nampak, kenapa kita biasanya kita buat kerja dalam buku kerja ini macam senang saja kita boleh selesaikan setiap tu. Kenapa dalam peperiksaan tu saya tidak tahu apa yang saya kena guna untuk menyelesaikan soalan-soalan dalam peperiksaan. Okay, jadi sebenarnya semua ini, masalah ini biasanya berpunca daripada apa? Daripada apabila kita menyelesaikan soalan-soalan dalam buku kerja ini, kita tidak pergi mencari kenapa. Kenapa kita guna rumus ni? Kenapa rumus ini diganti dengan ini? Jadi ini adalah perkara-perkara yang cikgu harapnya kamu selalu boleh tanya dengan diri sendiri sehingga kamu memang boleh jelas kenapa kamu menyelesaikan soalan sebegini. Okey? Jadi, cikgu sambung kepada muka surat yang seterusnya. Muka surat 31. Ini adalah dekat muka surat 31. Okay, jadi soalan ini adalah mencari bilangan sisi bagi setiap poligon sekata. Okay, di sini dia ada satu perkataan sekata dalam soalan. Kamu lihat dalam buku kerja kamu yang atas tu. Dia adalah poligon sekata. Sekata ini sangat penting. Kalau dia adalah beritahu kita sekata, bermaksudnya setiap sudut peluarannya adalah 36 darjah. Kalau untuk soalan 1 lah. Kalau untuk soalan 2, setiap itu adalah 60 darjah. Jadi di sini, saya cari bilangan sisi dia. Okay. Sama dengan 360 darjah per 36 darjah. Sama dengan 10. Kenapa bilangan sisi ini adalah 360 bahagi dengan 36 darjah? Sebenarnya, dia datang daripada rumus ni. Okay, cikgu tulis dengan warna lain. Okay, sebenarnya dia datang dengan rumus ni. Okay, sudut peluaran sama dengan 360 darjah per N. N adalah bilangan sisi. Jadi ini bilangan sisi pindah atas darab dengan sudut peluaran kan. Sudut peluaran pindah ke bawah kerana dia darab dengan N pindah ke sebelah jadi bahagi. Jadi bahagi sudut peluaran. So that's why ini adalah macam mana sudut ini diubah jadi macam ni. Jadi bukan dia datang sebab tak ada sebab. Ada sebab. Okay, jadi kita sambung. Jadi dia ada 10 sisi. Jadi adalah 10 sisi. Jadi di sini soalan dia hanya nak kita cari bilangan sisi saja kan. Jadi di sini kita telah selesai lah. Dia ada 10 sisi. Okay. Lepas tu untuk soalan 2 sama juga. Bilangan. Mungkin kamu akan tanya, cikgu di sini adalah N. Okey, cikgu letak N lah. Bilangan sisi, koma N. Iaitu N. N sama dengan 360 darjah. 360 darjah bahagi dengan 60 darjah. Jadi N ini sama dengan 6. Jadi 6 sisi. Jadi 6 sisi ya. Jadi inilah 6 sisi dia. Okay. Jadi bagi yang baru masuk, sekarang kita tekak buku kerja muka surat 31. Kita tekak buku kerja muka surat 31. Okay, jadi kita sambung lagi untuk soalan ketiga. Okay, untuk soalan ketiga ini kita boleh nampak, okay, 140 darjah ini bukan sudut pendalaman. Dia adalah sudut pendalaman, dia bukan sudut peluaran. Jadi kita tak boleh guna sudut ini rumus ini terus. Jadi nak macam mana? Kalau mengikut di sini, kalau kita lihatlah. Okay, sebenarnya kalau saya panjangkan dia, okay. Okay, jadi sekarang saya terpaksa cari sudut peluaran dia ini. Jadi macam mana cari sudut peluaran? Jadi sudut
peluaran sama dengan 180 darjah tolak 140 darjah. Kenapa 180? Kerana ini dia telah menghasilkan satu garis lurus. Okey, yang hijau ni adalah satu garis lurus. Jadi sama dengan 40 darjah. Jadi sekarang baru saya mula. Jadi bilangan sisi sama dengan 360 darjah bahagi dengan 40 darjah. Jadi sama dengan 9. Okey, jadi ini adalah poligon sekata yang ada 9 sisi. Ada 9 sisi. Okey. Okay, lepas tu kita pergi lagi. Cikgu bagi 30 saat dulu lah untuk kamu sempat salin lagi. Okey. Okey. Jadi cikgu pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan 4. Okey, untuk soalan 4 ini kita boleh nampak 252 ni darjah, ini bukan sudut penluaran. Dia adalah sudut di luar. Jadi macam mana saya nak dapat sudut penluaran dia? Jadi cikgu di sini cikgu guna lagi sekali garis ni. Okey. Jadi di sini kita boleh nampak. Okay. Ini adalah satu garis lurus kan? Satu garis lurus. Jadi sudut dekat sini adalah 180 darjah. Jadi saya nak cari sudut penluaran ini. Jadi sudut penluaran sama dengan 252 darjah tolak dengan 180. Saya tolak 252 begitu besar kan? Saya tolak dengan yang garis lurus ni 180 darjah, saya dapat sudut ini. Jadi dia sama dengan 72 darjah. Jadi sudut penluaran ini adalah 72 darjah. Jadi saya cari bilangan sisi iaitu N sama dengan 360 darjah bahagi 72 darjah. Okey, jadi saya bahagi gunakan kalkulator. Saya dapati dia adalah 5 sisi. Okey. Lepas tu kita lihat lagi soalan 5. Soalan 5 sama seperti soalan 4. Okay, sama jugalah. Soalan ini saya sambung lagi garis dia. Okay. Okay, jadi di sini saya tahu bahawa sudut sini adalah 180 darjah. Saya nak cari sudut yang ini. Jadi sudut penluaran sama dengan 210 darjah tolak 180 darjah sama dengan 30 darjah. Jadi bilangan sisi N sama dengan 360 darjah bahagi 30 darjah sama dengan 12. Okey, ini adalah 12 sisi. Okey, untuk soalan 6. Okey, dia macam soalan 3 lah tadi. Okey, jadi cikgu pun sambungkan dia. Okey.
Okey. Jadi sekarang saya perlu cari sudut peluarannya sini. Okey, yang sudut ini adalah sudut pedalaman. Okey, jadi saya perlu cari sudut peluaran dia. Sama dengan 180 darjah tolak 156 darjah. Jadi sama dengan 24 darjah. Okey? Jadi murid-murid, cikgu haraplah dekat sini kamu boleh make clear lah. Kenapa cikgu di sini tolak 180? Kenapa sini cikgu guna 180 tolak? Kerana situasinya dia berbeza. Jadi kita boleh nampak dalam soalan untuk muka surat 31 ini ada 3 jenis keadaan. Keadaan pertama, dia bagi kamu sudut peluaran secara terus. Keadaan yang kedua, dia bagi kamu sudut pendalaman. Kamu nak cari sudut peluaran macam soalan 3 dengan soalan 6. Okay, keadaan yang ketiga, dia bagi sudut luar. Semua itu. Jadi kamu terpaksa gariskan supaya gunakan 100 sudut luar itu tolak dengan 180 untuk dapatkan sudut penluaran dia. Jadi ini adalah perkara-perkara yang kamu boleh ingat. Okay? Kalau kamu ada buat nota kan, kamu boleh, kamu kata jenis soalan ini ada 3 seperti yang cikgu cakap sekarang. Okay? Jadi bilangan sisi iaitu N sama dengan 360 darjah bahagi 24 darjah. Jadi dia sama dengan 15 cc. Okey, sama dengan 15 cc. Okey? Okey. Okey, terima kasih atas respon. Jadi cikgu bagi lagi sikit masa untuk yang masih saling tu. Cikgu bagi masa untuk kamu saling. Mungkin sebelum ni cikgu terlalu rushing sehingga abaikan kamu perlu saling sudah. Okey, jadi cikgu pergi kepada muka surat yang terakhir untuk malam ni ya. Soalan menyelesaikan masalah. Okey, ini tekan muka surat 32. Okey. Soalan ini cikgu kalau tak salah cikgu pernah lah. Cikgu akan terangkan sikit dekat sekolah. Tapi tak apa. Cikgu terangkan sekali lagi dekat sini. Okey. Jadi untuk soalan ini sangat special. Okey, soalan ini sangat special. Okey, soalan ini nak macam mana? Okey, sekarang kita ada nampak PQR adalah 3 buah poligon sekata. Dia adalah 3 buah poligon sekata. Okey, sangat penting dekat sini ya, sekata. Okey, PQR adalah poligon sekata. Lepas tu S ini dia juga adalah poligon sekata. Tapi dia nak kita hitung bilangan sisi. Kita nak kita hitung bilangan sisi. Okey, jadi sekarang seperti kalau ikut tadi kan, kalau saya tahu sudut pengeluaran, saya boleh tahu bilangan sisi dia kan. Jadi di sini kita boleh nampak sudut pendalaman bagi P tambah sudut pendalaman bagi Q sebenarnya adalah sudut luar bagi poligon sekata S. Okey. Kalau kamu lihatlah
Kalau seperti yang tadi, nah macam inilah sudut luar. Dia adalah sudut luar. Okey, jadi sekarang saya cari sudut pendalaman bagi P dulu. Jadi, sudut pendalaman heksagon P sama dengan berapa sisi? Ada 6 sisi kan? Jadi 6 tolak 2 darab 180 darjah bahagi dengan 6. Okey. Jadi di sini kita gunakan kalkulator kira adalah 120 darjah. Okey, jadi sekarang saya sudah tahu ini adalah 120 darjah. Okey, lepas tu Q ini. Sudut pendalaman bagi segi 4 sama. Pendalaman segi 4 Q sama dengan 4 tolak 2 darab 180 darjah bahagi 4 sama dengan 90 darjah. Ini guna kalkulator. Ini cikgu guna kalkulator. Jadi saya tahu bahawa sudut ini adalah 90 darjah. Jadi sudut luar bukan peluaran, sudut luar bagi X, poligon X sama dengan 120 tambah 90 darjah sama dengan 210 darjah. Okey, jadi saya kena cari sudut penluaran sama dengan 210 darjah tolak 180 darjah. Okey, tolak sudut 180 darjah kan? Okey, kenapa? Kerana macam soalan sebelum ni lah. Okey, ini cikgu tulislah supaya nanti kamu tidak keliru. Ini dengan ini adalah sudut luar. Bukan sudut penluaran. Bukan sudut penluaran. Tak sama. Okay, dia adalah sudut di luar poligon. Okay. Jadi oleh kerana ini, jadi saya dapat dia adalah 30 darjah. Jadi gunakan rumus yang sama seperti muka surat tadi. Bilangan sisi iaitu N sama dengan 360 darjah per 30 darjah. Sama dengan 12. Okey, jadi kamu kena buat satu kesimpulan. Okey, jadi poligon sekata S mempunyai 12 sisi. Okey, poligon sekata S mempunyai 12 sisi. Okey? Okey. Okey, thank you. Ada masalah boleh terus tanya juga. Cikgu bagi 30 saat lagi untuk kamu yang belum sempat salin lah.
Okay. Jadi cikgu pergi kepada soalan yang seterusnya. Kalau kamu tak sempat, kamu screenshotkan sekejap pun boleh. Okay, jadi cikgu pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalan 2. Dalam raja di sebelah, MMP. MMP adalah garis lurus. Jadi hitungkan nilai S tambah Y. Sebenarnya kalau kamu lihat dekat sini kan, hasil kita dapat ini ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah 5 sisi. Jadi N sama dengan 5. Bilangan sisinya 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, lepas tu saya kena cari hasil tambah sudut pendalaman dia. Hasil tambah sudut pendalamannya sebenarnya adalah tambah semua dalam sini kan. Okay, jadi untuk cari sudut ini macam mana? Okay, sudut S dalaman dia adalah sama dengan 360 darjah tolak 155 darjah. Sama dengan 205 darjah. Lepas tu sudut dalam N ini, sudut pendalaman N ini adalah 180 darjah tolak 102 darjah. Kenapa 180 darjah tolak? Kerana dia adalah garis lurus kan? Seperti cikgu selalu ingat kamu, satu bulatan 360 darjah. Okay, satu garis lurus 180 darjah. Sudut tegak 90 darjah. Okay, jadi ini adalah sama dengan 78 darjah. Okay, jadi saya sudah dapat ini. Jadi sekarang saya nak cari hasil tambah sudut pendalaman. Poligon and PQRS. Okay, adalah sama dengan 5 sisi tolak 2 darab 180 darjah sama dengan 3 darab 180 darjah sama dengan 540 darjah. Okay. Jadi saya tambah semua sudut pendalamannya dia sama dengan 540 lah. Jadi saya tambah lah. Okay. Saya mula dari sini lah. S tambah Y tambah S ini tadi 205 darjah. Tambah lagi sudut N ini 78 darjah. Tambah sudut P ini 97 darjah sama dengan 540 darjah. Okay. Jadi saya tambahkan 3 ini. S tambah Y. Tak dapat tambah apa-apa kan. Saya tulis ke bawah. Saya tambahkan 3 sudut di belakang sama dengan 380 darjah. 380 darjah sama dengan 540 darjah. So, S tambah Y sama dengan 540 darjah tambah 380 darjah pindah ke belakang. Jadi tolak 380 darjah. So, S tambah Y sama dengan 160 darjah. Jadi selesailah. Inilah jawapan dia. Jadi ini adalah soalan kadang-kala kan. Kita akan temui cara penyelesaian dia macam ni. Ya, tak perlu kita cari nilai S, tak perlu kita cari nilai Y. Kenapa? Kerana soalan ini dia memang minta S tambah Y. Dan penyelesaian kita pun adalah S tambah Y. Jadi ini merupakan satu pengalaman kamu menyelesaikan soalan sebeginilah. Supaya kamu ingat, supaya kamu tahu, okay, supaya kamu nanti kamu dapat buat dengan lebih baik lah. Okay.
Okay, cikgu bagi 30 soal lagi jugalah. Bagi yang rasanya tak sempat, boleh screenshot dulu supaya nanti masih sempat boleh saling. Kalau tak sempat screenshot, tak ada masalah. Nanti cikgu juga akan kongsikan dalam grup Telegram ataupun grup WhatsApp lah supaya kamu boleh saling lagi. Okay? Masa habis dulu lah, 30 soal habis. Cikgu pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang terakhir bagi malam ni. Okay? Jadi untuk soalan ini, cikgu rasanya cikgu akan gunakan gambar raja ini secara menyeluruh lah. Nanti cikgu akan besarkan gambar raja ini supaya saya boleh conteng dalam sana. Okay. Tak dapat conteng sudah. Tak apa. Okay. Okay. Jadi saya gunakan warna lain untuk conteng lah. Hijau. Okay, sekarang kita baca soalan dahulu. Raja di sebelah menunjukkan segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. A, B, C. Ini adalah segitiga sama sisi. Okay, dengan oktagon sekata. Ini oktagon sekata adalah inilah yang kamu nampak. Okay, cikgu sengaja bulatkan ABC ni supaya kamu nampak ini adalah satu segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi bermaksudnya dia adalah segitiga sekata. Dia adalah segitiga sekata. Segitiga sekata ni sangat penting supaya nanti kamu dapat ingat. Okay, dapat ingat. Okay. Jadi, oktagon sekata. Okay. APB and AWEC, BUC ialah garis lurus. Lepas tu dia suruh kita cari nilai X. Jadi sekarang ada dua tugas utama kita kena buat dahulu. Pertamanya, saya kena cari sudut A. Kedua, saya nak cari sudut W. Okay? Jadi, sudut A ini, sudut A ini adalah sudut pedalaman bagi segitiga ABC. Jadi, sudut pedalaman segitiga ABC iaitu sudut A sama dengan 3/2 darab 180 darjah bahagi 3 sama dengan 60 darjah. Jadi untuk sudut ini adalah 60 darjah. Okay? Okay, lepas tu sudut W ini, dia juga macam sudut peluaran bagi oktagon kan? Jadi di sini sudut peluaran oktagon lah. Cikgu tak nak tulis oktagon lah. Dia adalah sudut W sama dengan 360 darjah bahagi 8. Jadi sama dengan 45 darjah. Jadi sudut ini adalah 45 darjah. Okay. Okay, kenapa saya nak cari dua sudut ini? Kerana saya nak cari sudut P.
Okay. Saya nak cari sudut P. Nanti cikgu akan terangkan kenapa saya nak cari sudut P. Okay. Sekarang saya nak cari sudut P. Okay. Sudut P ini sebenarnya tambah 60 darjah tambah 45 darjah adalah sama dengan 180. Kenapa? Kerana sudut A, P dengan W ini sebenarnya dia adalah sudut segitiga kan? Dia adalah sudut segitiga, sudut dalaman bagi segitiga. Hasil tambah sudut pendalaman bagi segitiga adalah 180. Jadi ini adalah tujuan lah. Sudut P sama dengan, tambah dengan 105 darjah sama dengan 180 darjah. Sudut P sama dengan 180 darjah tolak 105 darjah sama dengan 75 darjah. Okay, sudut P. Okay, sudut P ini adalah 45 darjah. Lepas tu, kamu ada nampak tak? Dia kata APB adalah garis lurus. Bermaksudnya, sekarang sudut sini, sudut P ini, ataupun saya katakan sudut BPW ini, okay. Sebenarnya ini sudut P ini adalah sudut P apa? Sudut APW. Okay. Jadi sudut BPW sebenarnya sama dengan 180 tolak dengan 75. Kenapa tolak dengan 75? Okay. Okay. Kerana dia macam sudut satu belah lagi sudut kan, dia macam sudut pelengkap kan. Jadi sudut BPW adalah sama dengan 105. Adalah sama dengan 105. Okay. Lepas tu, oktagon ni adalah sekata kan. Jadi saya boleh cari sudut pendalaman bagi oktagon. Jadi saya cari sudut pendalaman bagi oktagon. Okay, sudut pendalaman bagi oktagon sama dengan, okay, macam mana saya cari sudut pendalaman bagi oktagon? Kamu boleh gunakan rumus lah. Kalau kamu tak nak guna rumus, sebenarnya kita boleh gunakan ini. Kenapa? Kerana kita tahu bahawa ini adalah sudut peluaran oktagon kan? Yang kita cari tadi kan? Sudut pendalaman oktagon tambah dengan sudut peluaran oktagon sama dengan 180. Jadi sama dengan 180 darjah tolak 45 darjah sama dengan 135 darjah. Okay. Okay, jadi sekarang baru kita pergi penghujung sudah. Okay, jadi yang biru ini adalah 105 darjah. Okay, 105 darjah. Cikgu tulis dulu. Okay, dan sudut yang saya cari ini adalah sudut ini. Salah satu sudut pendalaman. Okay. Adalah 135 darjah. Jadi, okay, sudut S sama dengan 135 darjah tolak dengan 105 darjah. So, sama dengan 30 darjah. Jadi ini adalah akhirnya lah. Okay. Jadi di sini cikgu memang gunakan warna untuk membimbing kamu daripada satu kepada satu. Jadi ini juga adalah bahagian yang penting. Sebenarnya kalau kamu lihat dalam sini kan, setiap ini dia tidak
tidak susah. Tapi masalahnya adalah apa? Masalahnya adalah dia ada banyak perkaitan. Ini adalah soalan yang Cikgu selalu cerita dengan kamu adalah soalan jenis tahap 5. Soalan tahap 4, tahap 5. Soalan jenis ni bukan dia susah, tak dia rumit. Langkah penyelesaiannya banyak dan panjang. Okay? Jadi ini merupakan penyelesaian bagi soalan 3. Ada masalah? Nak tanya apa-apa? Okay, dia ada. Okay, jangan risau. Kalau ada apa-apa masalah, kamu masih boleh tanya cikgu lagi dalam WhatsApp dengan Telegram. Terima kasih kepada respon anda. Dan terima kasih kepada kehadiran anda. Kita pun sampailah ke penghujung untuk perbincangan latihan buku kerja kali yang ke-6. Okay, jadi kalau tak ada masalah, kita jumpa lagi pada sesi yang seterusnya. Okay, bye-bye. Bye. Okay, bye-bye. Sama-sama, terima kasih atas kehadiran anda.